orang dah meninggal kan, tak bergerak kan, dah tak ada. Masa lepas mandikan tu, dah kapan kan, tiba-tiba arwah ni bangun. Arwah ni bangun. Ni serius, lillahi ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Okey, dia bangun apa tu? Dia bangun. Ni tengah ayat ramai, tengah baca Yasin ni, semua terperanjat lah. Allah Akbar. Apa, mayat bangun, mayat bangun. Semua nak lari. Saya seorang je tak boleh lari. Sampai adik dia, adik arwah datang, cakap, "Engkau dah hamil belum? Kau dah hamil ke belum?" Dia marah saya. "Kau dah hamil ke belum?" Saya tanya, "Dah hamil apa? Dah hamil apa?" Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Tapi sebelum tu, Iwan minta jasa baik korang yang mana belum lagi subscribe channel BGO ini, boleh subscribe sekarang dan juga on butang loceng. Dan kita akan update cerita kisah-kisah seram dan misteri dari Puakers. Bantu untuk dapatkan road to 10k subscribers dengan bantuan Puakers. Ceritanya bermula daripada saya umur dah jam 4. Masa tu arwah mbah lah. Saya ni orang Jawa. Arwah mbah ni dia salah seorang guru silat yang terkenal jugalah kat kampung. Dan seluruh dia punya adik-beradik, keturunan dia semua memang asal Indonesia dan memang pengajar silat. Dipendekkan cerita, saya adalah cucu tunggal daripada semua saudara mara yang saya ada. Dikatakan kalau orang Jawa ni cucu tunggal harus memikul satu tanggungjawab kalau diberikan sesuatu benda yang tak nampak. Benda tu sama juga cerita dia macam tadi akak tadi. Saya ni diberikan saka. Tapi saka ni, senang cerita, saka ni banyak kategori. Yang saya dapat ni adalah makan diri. Oh ya Allah. Saya pasal makan diri tu, macam arwah ni meninggal, sebelum dia meninggal, saya harus jaga dia selama 44 hari. Saya tak sekolah, saya cuti. Dia memang kena ambil cuti lah. Demam dia ataupun sakit dia, makan dia, saya yang kena uruskan. Kencing berak pun saya yang kena uruskan. Alhamdulillah. Dan pada malam yang ke-7 hari, benda ni datang tau. Saka ni datang. Dia menyerupai sesosok orang berbulu, berdiri betul-betul kat depan tingkap. Saya ni perhatikan. Bila saya perhatikan, saya tanyalah, "Tok, itu siapa Tok?" Tok ni cakap dalam bahasa Jawa. Saya translate dalam bahasa Melayu je lah. Okay. Cakap, "Itu kawan kau. Kau seorang je yang boleh ambil." Saya cakap, "Kawan? Kawan macam mana? Muka pun tak nampak, gelap je." Bila atuk saya cakap, "Kau nak tengok muka dia?" Abang tahu muka dia macam mana bang? Dia punya muka ni bengis, mata dia merah, gigi panjang sampai dekat bawah lutut, lidah dia menjelir sambil berbunyi macam ni. Time tu saya pun, kita budak kecil tak tahu kan, saya menangis je lah. Saya ingat benda tu nak makan saya ke ataupun apa kan. Tapi atuk saya cakap, "Kau tengok dia, kau jangan lari, kau tengok dia. Itu kawan kau." Saya cakap, Kawan apa tu ni macam ni?" Lepas tu, setelah hampir sebulan lebih tu, selepas dapat kata orang tu dia punya tempoh, dia pun pergilah kembali ke rumah Allah dengan keadaan yang saya tak sedar. Saya tengah tidur, tahu-tahu dia dah tak ada. Bila saya panggil pun tak ada. Tapi bila kata orang tu, orang dah meninggal kan, tak bergerak kan, dah tak ada. Masa lepas mandikan tu, dah kapan kan, tiba-tiba arwah ni bangun. Arwah ni bangun. Ni serius, lillahi ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Okey, dia bangun apa tu? Dia bangun. Ni tengah ayat ramai, tengah baca Yasin ni, semua terperanjat lah. Allah Akbar. Apa, mayat bangun, mayat bangun. Semua nak lari. Saya seorang je tak boleh lari.
Sampai adik arwah datang cakap, "Engkau dah ambil belum? Kau dah ambil ke belum?" Dia marah saya. "Kau dah ambil ke belum?" Saya tanya, "Dah ambil apa? Dah ambil apa?" Saya tak tahu, saya nangis je lah. Saya budak kecil kan masa tu. Yelah, terpinga-pinga juga dan juga menangis. Tak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Terpinga-pinga. Lepas tu arwah ni menjelirkan lidah sambil buat suara macam tadi. Saya cakap, "Mana?" Saya terus menangis. Masa tu semua orang kat dalam rumah semua hilang. Tinggal saya. Pukang semua. Pukang semua. Kecoh satu kampung. Dia bangun tu dengan keadaan mata terbeliak sambil menjelir lidah. Gitu. Lepas tu adik arwah tanya, "Mana barang yang selama ni dimandikan apa semua?" Saya cakap ada, tapi kita dah berkeadaan panik. Budak pun tak tahu kan. Sampailah bapak saya cakap ada dekat rumah. Dan ambil barang tu, duduk berdepan. Masa upacara nak keluarkan saka ni ataupun nak pindahkan kepada saya, terpaksalah buka pintu, kata orang tu, bumbung atap tu kan, kita kena cabut. Kita dah cabut bumbung. Bila ada upacara pemindahan, barulah mayat tadi, jenazah tadi terbaring balik. Automatik dia baring sendiri. Automatik dia terbaring sendiri. Sekejap. Automatik. Tadi Syah ada cerita, tadi ada bahagian tiba-tiba suara Syah hilang. Itulah senang cerita. Kalau saya cerita tentang dia ni, dia macam tak bagi tahu saya cerita. Nanti kadang-kadang dia macam ganggu siaran ataupun macam kita bercerita berdepan dia akan tutup telinga budak tu ataupun yang dengar tu pekak. Macam tu pernah terjadi. Okey. Lepas tu di bahagian tadi tu yang tertinggal tadi tu, masa dia terbaring automatik tu Okey, sambung kat situ saja. Okey. Daripada masa lepas kita orang dah buat upacara tu, dah ambil barang, dah pindahkan, automatik jenazah tu terbaring sendiri. Macam kita nak tidur, terus tidur. Terus tak ada gangguan apa semua. Masa kita dah buka bumbung tu lah apa semua tu kan, barulah kata orang tu, semua orang nampak benda tu ada dekat atas bumbung tu, sambil menjelir lidah. Air liur dia tu jatuh atas kepala saya tau. Saya memang rasa basah, macam kena mandi. Allah. Tapi bila kita tengok tak ada basah, tak ada apa, tapi benda tu saya rasa basah. Bau dia hanyir macam cakap macam mana kita tak boleh bayangkan hanyir dia. Kalau ikan tu hanyir lagi lah, senang cerita. Saya punya badan masa tu ya Allah, menggigil, berderau apa semua. Saya cakap bila lepas kejadian tu, dipendekkan lagi cerita, lepas kejadian tu semua, masa kita buat kenduri tahlil, saudara mara yang tengah, biasa kan orang Jawa akan buat ramai-ramai merewang lah, senang cerita merewang kat dapur, basuh pinggan apa semua, makcik-makcik kan. Mak saya sendiri memang nampak dengan jelas arwah balik dari pintu belakang dengan berbunjut, mata terbeliak kan, lepas dengan lidah terjelir. Makcik sebelah ayah ni nak buka pintu sebab nak buang barang, nak sampah tu nak dibuang ke belakang. Bila dia buka je pintu, ya Allah, makcik pengsan. Orang semua boleh nampak, memang real, memang boleh nampak seketul dia punya muka tu. Dan juga berbunjut. Sebiji macam orang duduk depan pintu. Astaghfirullahaladzim, macam mana dah keadaan masa tu Itu semua memang dah tengah panik, tak tahu apa semua. Adalah nenek ni, dia tutup. Nenek ni memang sepupu dia. Dia tutup pintu, dia kata kau balik. Engkau dah dapat apa yang kau nak, kau balik. Faham. Tapi sebelum tu, Syah, rapatkan sikit suara tu. Boleh kan kuatkan sikit rapatkan dekat telefon. Okey, kuatkan sikit Okey, korang sambil mendengar ni, saya nak cukupkan 150 tu. Tolong taping sambil tu pastikan dapat 150. Okey, bila dah jadi macam gitu kan, dengan rupa dia yang korang nampak, dengan juga dengan berbunjut dan sampaikan menjerit orang, dan ialah tak keruan dia buatnya lah. Bila dia muncul kat pintu belakang tu, dan benda ni memang jadi perbualan hangat ke?
Ini akan jadi kata orang tu rahsia, tapi dah ketua kampung kita dah sepakat jangan ceritakan dengan siapa-siapa. Jangan ceritakan dengan siapa. Malam tu memang ramai orang kampung datang makan kenduri kan. Jadi jangan, kalau boleh jangan cerita dengan siapa-siapa. Diamkan dia. Benda ni disebabkan macam saya cakap tadi, kenapa makan diri. Saya masa umur 18 tahun, benda ni masih still ikut tau, daripada sekolah, daripada saya sambung sekolah balik sampailah still sekarang masih ada. Selagi saya tak bagi dia makan, ataupun selagi saya tak hiraukan, macam buat tak tahu je lah, lantak kau lah, aku tak ambil tahu pasal kau pun, aku dah besar kan, dia akan mengganggu saya tau. Dia akan macam baru-baru hari ni, 2 hari lepas, dekat atas bumbu rumah ni rajin, dia akan tepuk-tepuk bumbu, berdebam. Dia macam minta makan. Saya tahu kau minta makan, tapi saya tak layan. Ayah saya pun cakap jangan layan, biarkan aja. Jadi benda ni, okey, apa yang benda tu dia tunjukkan rupa ke ataupun sekadar hanya dengar saja? Syah. Kalau rupa tu memang dia tunjuk. Memang dia akan tunjuk. Time stand keadaan dia akan tunjuk. Macam saya tiba-tiba saya ada kesusahan ke apa ke, dia akan muncul. Dia akan muncul daripada merangkak tu, sebelum dia bangun lah, dia merangkak, dia menjadi lidah tu nanti. Dan dia akan cakap, dia berbicara dia dengan bahasa ala-ala Jawa gitu. Okey, jadi untuk Syah memang kau faham. Kalau saya memang faham lah, tapi kalau macam ada orang tak faham, dia kata, kau cakap dengan siapa? Orang akan campak saya ni cakap dengan orang tak nampak. Dia kata, kau ni gila cakap seorang-seorang. Pada benda tu akan datang. Apa tu, kalau macam saya masa 18 tahun tu, saya jatuh kemalangan. Saya koma sebulan lebih, dekat hospital selama 2 bulan 4 minggu, hampir 3 bulan lah senang cerita. Ibu saya jaga apa semua. Ibu saya pun nampak ada yang makan badan saya lebih kurang. Dia akan macam duduk atas badan, itu badan atas katil. Nurse pun nampak. Nurse nampak masa pukul 4 pagi nak ambil darah. Dia nampak ada benda hitam menenggek dekat atas badan dia ni. Dia jilat. Dia akan jilat daripada bawah sampai atas kepala. Ya Allah. Sebab tu nurse pun nampak saya macam meracau lah, macam tolong, aku panas apa semua kan. Sampai tahap tu, sampai polis bantuan gari saya, tapi gari tu pun boleh putus. Siapa kata orang kalau macam yang usik saya ataupun macam nak buat jahat kat saya, macam ada baru 2 tahun lepas lah, ada seorang hamba Allah ni macam tak puas hati lah kan. Sebab kita ni kalau dalam bercinta, senang cerita lah, dalam bercinta ni kita macam merebut dia punya lah, tapi padahal bukan pun. Sampai saya bertunang 2 kali putus. Astagfirullah. Maksudnya benda ni sailang lah macam tu. Maksudnya benda ni sailang. Dia takkan bagi saya berhubungan dengan wanita, sebab dia tak nak saya ni lepa ataupun hilang, macam kita lalai daripada dia lah macam kita. Tapi kalau sebenarnya macam yang masa putus tunang tu kena ganggu, asyik kena racau, bagi ustaz sampai tak nak cakap dengan saya. Maknanya dia bercakap berdua je lah. Saya cakap, aku dah tahu dah apa kau nak cakap, and then tak apalah, kalau ini bukan jodoh aku ni je lah, aku redha je lah kan. Sampai sekarang nak cari jodoh pun susah bang. Okey, maaf apa tanya. Dah 2 kali putus tunang, betul? Betul. So untuk yang pertama tu bertahan sehingga berapa bulan atau berapa tahun? Boleh kongsikan tak, Syah? Itu saya bertahan juga, dia pun faham. Itu pun tak lama, dalam setahun 2 je. Dekat dengan 2 tahun tu memang kita orang nak planning nak kahwin. Sampai tahap dia kena kacau tu lah. Dia kena kacau teruk-teruk. Sampai dia orang Sabah, dia berubat dekat Sabah, dan orang Sabah pun cakap, bakal laki kau ni ada yang suka, tak bagi kau kahwin. Kalau kau kahwin dengan dia, kau mati. Kau akan mati. Yang baru tunang, yang saya bulan 3 itu hari putus tunang, dia pun masuk hospital, asyik kena kacau sampai muka daripada badan dia besar dengan kita,
jadi kurus. Bila putuskan tunang, balik normal balik orang tu. Bila tunang tu diganggu, dia sebenarnya tahu ke yang sebenarnya benda tu datang daripada Syah masa sebelum dia pergi berubat tu? Dia tak tahu. Dia ingat orang nak buat dia untuk pisahkan kita berdua kan. Dan saya tak beritahu dia pun saya ada benda tu, saya diamkan aja sebab sembunyikan lah. Sembunyikan lah. Sekali bila dia berubat, dia dah kata orang dah kantoi. Jadi keluarga pun tengah fikir juga, cuba cari jalan penyelesaian, tak boleh. Yang berubatkan saya ni 8 orang, 3 orang meninggal dunia. Saya balik daripada tempat dia, terus meninggal besok pagi. Tiga orang parah jugalah Syah kan. Melibatkan saka Syah ni. Betul. Parah kan. Tapi yang saya tahu betul apa yang Syah kongsikan ataupun sebelum-sebelum ni pernah kongsikan, kalau benda-benda tu dia tak nak lagi. Tak nak kalau macam kita ni ada hubung-hubung kait dengan siapa-siapa kan. Kalau nak dia antara dia dengan benda tu saja. Sebab tu dia ganggu tunang tu. Itu yang Syah kongsikan. Dan macam sebelum ni pun pernah alami benda sama juga. Tapi Syah, ada di awal-awal komen tadi, ada yang tanya, tapi abang tak nak cakap lagi, tak nak ajukan soalan sebab Syah tengah bercerita. Rupa saka tu yang mengganggu, yang cuba cakap dalam bahasa Jawa tu, okey, dia rupa dia macam mana Syah? Kalau cuba ceritakan lebih detail sikit macam mana sekali lagi. Saya bagi gambaran. Dia ni tinggi lebih kurang dalam 200 cm kita punya tinggi lah, lebih daripada tinggi kan. Anggaran daripada pintu rumah tu atas lagi sikit. And then mata dia ni terbeliak, lidah dia menjelir. Dia badan kurus, tinggi, tangan panjang, kaki dia pendek je. Nanti kalau bila macam dia marah, dia akan besarkan biji mata dia, lidah dia makin panjang. Ada komen macam cakap hantu raya. Untuk Syah yang melihat tu, adakah benda yang sama yang diorang komen di bawah? Kalau hantu raya, saya pernah nampak hantu raya. Hantu raya ni dia tak macam tu. Yang ini dia jenis memang belaan ni memang untuk jaga siapa punya keturunan, siapa yang ada. Orang nak buat jahat dia akan mati. Itu je. Tapi dia punya pertukaran adalah nyawa ataupun kita punya badan. Itu je. Kalau tadi saya nampak ada orang tanya ada suara kat belakang, memang betul, dia memang ada kat sebelah ni. Yelah. Kalau macam tadi, kalau macam menyerupai, dia boleh menyerupai saya. Ada juga kawan datang rumah. Macam saya pergi kerja kan, mak tak ada kat rumah apa semua, kawan datang rumah ni, dia tak WhatsApp apa. And then dia tanya, semalam aku keluar dengan kau kan? Kau keluar dengan aku? Kau ni, aku semalam kerja kot, kerja malam kot, mana ada aku kat rumah. Pukul 9 malam aku ambil kau lah pergi mamak. Kau nak tengok CCTV kat mamak ke? Kita tak percaya kan. And then dia tak percaya, saya tunjukkan lah. Okay, kita pergi mamak, kita tunjukkan, tengok CCTV, ada tak muka aku kat situ? Kau berbual dengan siapa? Memang tak ada orang. Yang dia nampak hanya diri dia sendiri je berbual. Time tu memang semua sampai sekarang ni saya cerita, kawan saya semua tak ada lah. Saya ada boleh kira lah, kalau kawan tu boleh kira lah. Menjauhkan? Dia menjauhkan. Jadi saya ni kalau dengan orang luar, kalau berkawan sekejap je, berkawan nanti dia macam panas tau. Macam ada yang aku tak nak kau kawan dengan dia. Dia bisik saya macam tu, aku tak nak kau kawan dengan dia. Ada sesuatu, mesti ada sesuatu dia akan cakap macam tu. Senang cerita tak kekal lama lah. Betul, tak kekal lama. Biasa orang kawan sampai bertahun-tahun ni kan, sampai kata orang dia susah senang apa semua. Sampai kalau saya 2 bulan 3 bulan habis. 2 bulan 3 bulan mesti habis. Ada yang meninggal. Kalau kita berkawan rapat sangat sampai bawa balik rumah atau tidur apa kan, orang tu akan meninggal. Tak lama, tak sampai selang seminggu dia akan meninggal. Syah dah cerita Syah dah pernah putus tunang, bukan kali pertama, kali kedua, dan juga pernah juga rapat dengan seseorang, tapi tak kekal lama.
Dan Syah pun dah tahu sebenarnya itu datang daripada benda tu. Betul. Okey. Jadi ada tak cuba-cuba ikhtiar jalan macam mana untuk Syah kembali normal? Masa abang jumpa mana-mana perawat? Saya pernah pergi dekat Indonesia. Sampai pergi Indonesia untuk buang. Dia sekejap je. Sampai saya okey dah dalam 2 hari 3 hari tu balik Malaysia okey. Tu saya dengar khabar bila kita nak ambil macam penawar lagi sekali kan, orang tu dah tak ada. Lepas kau pergi dia kata lepas kau pulang tu dia terus habis. Muntah darah dia. Dia punya badan habis kena gigit dia punya tengkuk ni. Dia kata kan kena gigit ni tengkuk dia. Apa semua. Sebab tu kalau saya cakap macam ada ustaz baik buatkan saya pun macam saya pernah pergi dekat ustaz-ustaz yang ada dekat area sini pun dia kata tak larat. Saya tak sanggup, tak larat. Kalau boleh awak ikhtiar cari cara macam mana nak jauhkan diri daripada dia. Saya cakap kalau dia dah jawab tak larat tu saya faham lah. Sebab yang paling terror pun ada yang kat sini pun boleh tombang juga. Sampai bekas, ada bekas lagi dekat tengkuk dia ni. Bekas macam kena gigit Dracula tu kan, dia gigit. Dahsyatnya. Saka ni bukan benda main. Benda ni macam tadi cakap, benda ni tak best. Dia makan diri Dan itu ada buat perubatan di Indonesia tadi kan. Okay, dan dikabarkan yang berubat tu ada benda yang berlaku dekat dia. Di Malaysia pula ada ikhtiar benda lain. Sama. Saya ikhtiar pun sama. Kata orang tu bila lepas saya pulang balik daripada tempat dia, antara yang dia akan kena mula mesti demam. Dia akan sakit selama seminggu 2 minggu. Kalau dia kuat dia boleh bertahan. Kalau dia tak kuat dia boleh jalan. Dia terus jalan. Macam tu. Dahsyatnya. Kalau ikutkan dalam parut saya ni senang cerita, saya accident, orang hantar saya pergi hospital tu bang, memang tak nampak satu luka pun, tapi luka dalam pecah ni. Saya punya limpa memang dah habis hilang. Limpa saya, paru-paru saya dia makan sikit-sikit. Sekarang ni dia makan darah pula. Saya rajin hilang darah, kurang darah sejari tiba. Syah tadi sebut tadi pasal apa, dia pun ada berada kat sebelah kan. Dia juga mendengar. Yes, kalau kita cerita benda-benda macam ni akan adalah apa-apa gangguan. Kalau korang nak tahu sebenarnya, bila Syah cerita tadi, sebenarnya saya punya sound system pun terdiam sekejap tadi. Siapa perasan lah. Okay, sound system tadi saya pun auto stop tadi. Korang pun tak dengar muzik tadi yang berlaku. Saya cuba perbetulkan balik sebab hidup balik. Okay, dan ini cerita daripada Brother Syah. Dan inilah dia cakap pengalaman yang sampai sekarang dia ingat. Okay, sampai sekarang dia ingat. Dan macam tadi saya cakap ke orang semua, apa yang dia nak kongsikan ni, macam tadi bukan nak memburukkan sesiapa. Semua cerita mesti ada pengajaran, mesti ada baik dan buruknya. Dan untuk penghujung ni, apa yang Syah nak sampaikan untuk pengajaran Syah? Pada saya pengajarannya kepada mana-mana yang walaupun kita ada atuk, kita tahu apa dia buat. Kalau boleh, walaupun dia kata kau tolong jaga aku dah nak mati ke apa sekalipun, kita fikir satu je, kau mesti ada tujuan. Sebab masa tu saya budak lagi, kita tak tahu kan. Setiap apa yang dia suruh kita buat macam okey, kau makan macam tu lah, dia akan sediakan masakan yang kita tak pernah makan. Jangan pernah sekali makan. Jangan pernah sekali ambil daripada dia. Walaupun dia bisik, kalau boleh pakatkan telinga, tutup telinga. Benda tu, saka ni dia boleh lepaskan melalui dia sendiri bagi makan, dia bicara dengan kita, dia tatap mata kita sekalipun, benda tu boleh pindah. Dia macam tu. Sebelum nak turut, apa benda sebenarnya bagi makan tu Syah? Kalau sudah kongsi lah. Kalau makan, kalau biasa saya nampak arwah tu dulu bagi, dia akan sediakan ini ayam ni memang susah nak dapat lah zaman sekarang. Ayam yang serba hitam, daripada mata, paruh, bulu, kaki sekali semua hitam. Daging pun hitam. Ayam tu, lepas tu dia bagi.
lagi telur ayam kampung 7 biji dengan pulut kuning serta darah dia sendiri. Dia akan campur dengan kemenyan, dia gaul, dia sendiri akan makan. Bila dia makan tu bang, kita orang normal kalau lapar kita makan macam biasa je kan, macam yalah makan macam Biasa. macam kita macam gerusu sikit lah kan, kata orang Jawa kan. Tapi dia ni makan dah macam orang Kebulu tak pernah makan setahun. Mulut sumbat ayam yang besar tu sekejap mata je, dalam lebih kurang detik 5 saat itu habis. Lepas tu nanti lidah dia menjadi, dia sambil makan tu bunyi dia macam saya pernah dengar bunyi dia. Dia makan sambil menjendung bunyi dia. Kita macam atuk mungkin macam tu lapar kot. Masa kecil kita tak tahu, kita biarkan aje lah. Kita budak-budak, fikiran kita masih budak-budak. Itulah senang dia mempergunakan kita. Faham. Hui, mengembang ibu dengar. Okey, ada yang komen kat bawah ni kan. Ada yang komen kat sini. Okey, kan macam mana pun Syah jangan putus asa. Ikhtiar lagi sama ada cari perawat atau menunaikan haji atau umrah lah. Maksudnya masih lagi cuba usaha dan sekambas sekarang pun Syah pun masih juga usaha dan ikhtiar kan. Bagus. Alhamdulillah. Sebab benda ni macam apa yang Syah kongsikan ni, dia benda tu makan diri dan ada benda je yang terjadi dalam kehidupan dia. Itu semuanya melibatkan belaan. Bukan belaan Syah tapi belaan seorang lagi lah. Apa-apa pun terima kasih Bro Syah kan, sudi kongsikan pengalaman hari ni. Dah kat luar ke kat rumah ni sekarang ni? Saya dah masuk dalam. Okey. Kita kadang-kadang tengah telefon kan, kita leka, kita sambil berjalan kita tak perasan kita sampai ke belakang dah. Itu kan kocok kue merono lah, kocok muti. Dia saya akan bantu kue, dia akan rewangi kue. Ojo Melayu ojo muti. Delok wai rai ni. Okey, Syah, jumpa lagi. Okey, sama. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.